Tafsir bil al-ma'thur bermaksud tafsir yang berpegang kepada riwayat yang sahih, iaitu mentafsirkan Al-Quran dengan Quran atau dengan Al-Hadis, kerana ia berfungsi sebagai penerang kepada Al-Quran atau dengan riwayat sahabat athar, memandangkan mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang Al-Quran Al-Karim, atau dengan sesuatu yang dikatakan oleh tabi'in besar kerana mereka biasanya menerima perkara tersebut daripada sahabat. Walau bagaimanapun, ada di kalangan ulama yang tidak bersetuju untuk memasukkan tafsiran tabi'in ke dalam tafsir bil al-ma'thur. Menurut Al-Dhahabi, ahli-ahli tafsir mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Riwayat daripada sahabat-sahabat yang bersumberkan kepada Rasulullah SAW, riwayat-riwayat sahabat dari tafsir-tafsir karangan mereka sendiri, dan juga apa yang mereka ambil daripada ahli-ahli kitab dan ijtihad. Jelasnya, ia adalah metod yang terbaik dalam mentafsirkan Al-Quran. Sumber-sumber tafsir bil al-ma'thur. Yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, tafsir Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, tafsir Al-Quran dengan pendapat dan ijtihad sahabat. Dan yang terakhir, tafsir Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Karya tafsir bil al-ma'thur. Jamal al-Bayan fi Tafsir Al-Quran oleh Ibn Jarir Al-Tabari. Al-Muharrir Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz oleh Ibn Atiyah. Ma'alim Al-Tanzil oleh Al-Baghawi. Tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Ibn Kathir. Al-Ad-Dur Al-Mansur fi Al-Tafsir bil al-Ma'thur oleh Al-Suyuti. Definisi tafsir bil-ra'yi. Tafsir bil-ra'yi terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, tafsir bil-ra'yi al-mazmum, tafsir yang tercela, iaitu pentafsiran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkelayakan untuk mentafsir ayat-ayat Al-Quran, atau mentafsirkan dengan hawa nafsu, atau dengan menyokong mazhab yang sesat. Tafsir jenis ini berdasarkan sumber yang palsu atau meragukan dan tidak mempunyai asas yang jelas. Manakala yang kedua ialah tafsir bil-ra'yi al-mamduh, tafsir yang terpuji. Bermaksud tafsir yang berlandaskan ilmu pengetahuan yang mantap dalam bahasa Arab, kaedah perundangan dan asas-asas agama termasuk ilmu usul fiqh, ilmu hadis dan sebagainya. Ia juga tidak bertentangan dengan sumber yang sahih, akal yang sejahtera, ilmu yang pasti dan berusaha keras untuk mencari kebenaran, membersihkan diri daripada hawa nafsu serta mengingati Allah terhadap apa yang diperkatakan. Sementara Al-Zahabi mentakrifkan tafsir bil-ra'yi sebagai tafsir yang menurut pendapat seorang ahli tafsir dengan membuat ijtihadnya sendiri di samping mempunyai kemahiran dalam bahasa Arab. Sumber-sumber tafsir bil al-ra'yi. Pertama, merujuk terus kepada Al-Quran. Ini adalah dengan mengumpulkan ayat-ayat dan membuat perbandingan. Kedua, nukilan daripada Rasulullah SAW dengan menghindarkan yang daif dan yang maudhu'. Ketiga, riwayat yang sahih daripada sahabat dan juga tabi'in. Keempat, ilmu bahasa yang akan memelihara diri daripada memalingkan ayat kepada makna yang berlawanan dengan kehendak syarak. Kelima, mentafsirkan ayat berdasarkan tuntutan dari makna ungkapan yang berteraskan ilmu mengenai Al-Quran. Karya-karya tafsir bil al-ra'yi. Yang pertama, tafsir Al-Kashaf oleh Al-Zamakhsyari. Kedua, tafsir Al-Kabir oleh Fakhruddin Ar-Razi. Ketiga, Al-Bahru Al-Muhit oleh Abu Hayyan. Yang keempat, Irsyad Al-Aqlu As-Salim ila Mazaya Al-Quranul Karim oleh Abu Al-Su'ud. Yang kelima, Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al-Azim Wasaba'u Al-Matani oleh Al-Alusi. Yang keenam, Madari At-Tanzil wa Haqa'i At-Ta'wil oleh Imam Al-Nasafi. Yang terakhir, Anwa At-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil oleh Imam Al-Badawi. Tafsir seterusnya ialah tafsir Al-Isyari atau Al-Sufi. Definisi tafsir Sufi atau Isyari bermaksud mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dengan tidak berpandukan kepada kenyataan-kenyataan zahir ayat, disebabkan terdapat tanda-tanda tersembunyi yang diketahui oleh ahli tasawuf, dan pentakwilan ini mempunyai titik pertemuan dengan maksud zahir ayat. Seterusnya ialah sumber tafsir Al-Isyari atau Al-Sufi.
Pentafsiran ini diterbina di atas usaha-usaha yang ada dalam minda seseorang ahli sufi. Kemudian ia diperkuatkan dengan nas-nas Al-Quran. Ia merupakan aktiviti spiritual untuk sampai kepada tahap pemurnian, di mana membuat pentakwilan terhadap sesuatu ayat secara batin yang mendahului makna sebenar sesuatu ayat. Terdapat banyak hasil-hasil karyanya, tetapi di sini saya hanya sertakan beberapa sahaja. Antaranya ialah yang pertama, kitab Isya' al-Dawair, yang kedua, kitab Tarjumam al-Ashwaq, yang ketiga, kitab Mishkat al-Anwar, yang keempat, kitab Hilyat al-Abdal, yang kelima, kitab Taj al-Rasali.